Sekarang, dibelah kita ke sesi yang kedua iaitu sesi penilaian ucapan dan kita akan mulakan dengan sesi perkongsian. Penceramah yang akan membincangkan tajuk apakah penilaian ucapan merupakan beliau adalah Presiden Kelab Toastmasters Bahasa Melayu Johor Bahru, merupakan bekas Presiden Kelab Toastmasters Johor Jaya untuk sesi 2015-2016, pensyarah keselamatan makanan. Secara peribadi, beliau saya kenali sebagai seorang yang sangat ceria, dedikasi dan seorang pengucap dan penilai ucapan yang serba boleh. Setiap kali saya membuat ucapan dalam bahasa Melayu, saya pasti akan terbayangkan kepetahan beliau memandangkan beliau mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik. Bagi meneruskan sesi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara QJ Tan. Saudara QJ Tan, sila lakukan semakan terakhir untuk audio dan video dan pastikan Tuan boleh melihat pemerhati masa. Dipersilakan Saudara QJ Tan. Ya, terima kasih Puan Pengacara Majlis Hirdawati Muhammad Nasir. Dan di sini saya rasa suara saya cukup lantang, video pun nampak. Dan saya tengah cari pemerhati masa kita sekejap. Ya, pemerhati masa. Azari. Ini nganjur pula. Azari. Dia nampak dia. Pin. Baiklah. Dan selepas itu saya akan share ataupun kongsikan slide saya. Ya, adakah segalanya lancar, suara, video dengan slide saya? Ya, QJ. Ya, saya akan teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, salam hormat, salam sejahtera dan selamat datang ke Pesta Pidato tahun 2020. Nama saya QJ Tan dari Kelab Toastmasters Bahasa Melayu Johor Bahru lah. Wakil daripada Kuarsa Selatan yang ada di daerah 102 dan nama saya QJ dan saya dengan amat bangganya lah menerima tugas saya untuk mengkongsikan apakah itu penilaian ucapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan pun telah nampak ya betapa hebatnya ataupun petahnya rakan-rakan kita telah berucap ya dari ucapan dari Fatia, ucapan dari Rosita, selepas tu ucapan dari Riasota. Jadi ucapan-ucapan inilah merupakan saya kata roh kepada perjumpaan Toastmasters sebab di sinilah kita belajar untuk berucap, di sinilah kita belajar untuk berpidato. Tetapi selalu ada jadi masalah sikit ialah selepas saya berucap ini, saya rasa saya sudah cukup petah berucap. Saya rasa suara saya sudah cukup lantang. Saya rasa gerak-geri badan saya pun sudah biasa ataupun sudah sederhana dalam keadaan sederhana. Tetapi adakah keadaannya betul-betul sebegitu? Jadi sebab kebiasaannya kita tidak berucap berdepan dengan cermin. Jadi biasa tak nampak diri kita berucap di halayak ramai. Dan juga walaupun kita berucap di Zoom pada akhir-akhir ini, kita pun kalau boleh jangan tengok sendiri kat skrin tu. Kita perlu tengok mata kamera yang ada pada komputer kita. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku dekat kita, kita tidak tahu. Jadi yang boleh memberikan maklum balas terhadap apa yang kita buat tadi adalah seorang pemain peranan yang sangat penting di Toastmasters, iaitu penilai ucapan. Bila kita dinilai ucapannya, kita akan tahulah bagaimana prestasi kita dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita terlalu syok berucap, kita rasa segalanya baik, tetapi kadang-kadang mungkin macam saya tak tahulah dulu, tapi sekarang pun sama, saya mungkin bercakap dengan terlalu cepat. Jadi saya sendiri tak akan rasa, melainkan penilai ucapan akan memberikan nasihat kepada saya semasa sesi ucapan penilaian beliau lah. Dan juga kadang-kadang saya nampaklah dululah ada beberapa orang pengucap yang baru. Kadang-kadang mereka bila mereka berucap tu mereka tak tahu mereka sedang bergerak.
Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya QJ Tan dan saya akan memperkenalkan diri. Kadang-kadang orang tak tahu kita bergoyang-goyang meja kerusi, betul kerusi. Jadi yang bagi tahu kat kita ialah penilai ucapan. Adakah saya menggunakan banyak penongkat kata? Penongkat kata adalah contoh macam nama saya itu Tan Tan Jinjira. Saya dari Johor lah. Jadi saya ingatlah biasa tu penongkat kata. Jadi penongkat kata tu akan mengganggu rasa orang nak penongkat kata saya rasa nak menikmati ucapannya. Jadi kalau saya membuat apa-apa kesilapan tu, penilai ucapan tu akan bagi tahu saya lah. Jadi inilah nilainya penilaian ucapan di dalam perjumpaan Toastmasters, ya. Jadi apakah itu penilaian ucapan? Penilaian ucapan dia merupakan satu sesi pemberian maklum balas terhadap ucapan yang diberi oleh ucapan lain. Tadi kita sudah mendengar 3 orang pengucap tu berucap. Selepas itu akan ada lagi 3 orang penilai ucapan tu akan menilai ucapan-ucapan mereka secara individu lah, ya. Dan istilah yang sangat penting di sini yang ingin saya tegaskan ialah sesi pemberian maklum balas ini adalah diberi oleh pengucap lain. Kalau nampak anak panah kita, pengucap lain. Kenapa saya tekankan istilah ini? Sebab kadang-kadang ahli sendiri pun ada tersilap. Bila ditanyakan, nanti kamu akan pergi mana? Oh, saya nak pergi kelas Toastmasters. Saya nak pergi kelas Toastmasters. Padahalnya Toastmasters tu bukan kelas. Kalau kita nak sebutkan kelas, biasanya ada seorang cikgu yang berkuasa mutlak, yang tidak boleh dipertikaikan segala nasihat mereka. Tetapi Toastmasters tak. Sebenarnya yang memberikan penilaian itu turut merupakan pengucap lain. Mungkin pengucap pada perjumpaan yang lain. Tetapi pada hari ini mereka pula yang jadi menilai ucapan kita. Selepas mungkin pada perjumpaan yang seterusnya, kita pula yang menilai ucapan penilai yang sebelum itu telah memberikan penilaian ucapan mereka. Jadi kita bergilir-gilir untuk memberikan maklum balas dalam ucapan. Kebaikan sistem macam ni adalah sebab penilai itu maklum balas penilai itu bukan muktamad. Ya, mereka mungkin boleh memberikan pelbagai maklum balas. Mungkin mereka akan rasakan, oh tadi saya rasa ucapan anda rasanya cakap tu cepat sangatlah. Kalau boleh lambat sikit. Ya, penilai itu memberikan komen sebegitu. Tapi anda berhak untuk mencari bantuan rakan-rakan lain, mungkin tanya ke rakan-rakan lain, Rosita tadi ucapan saya cepat sangat ke? Kalau kebanyakannya tak kata, tak begitulah, boleh tahan saya. Itu mungkin daripada pandangan penilai tersebutlah, ya. Dan dengan ini kita berkongsi-kongsi maklumat dan Toastmasters International telah membuktikan, saya rasa Toastmasters International dah dekat-dekat 100 tahun. Dalam masa 100 tahun ini telah membuktikan cara untuk mempelajari teknik ucapan awam sebegini adalah antara cara yang paling berkesan, ya. Jadi pemberian maklum balas oleh pengucap lain. Tak ada cikgu tak ada yang maha kuat di sini, tak ada, ya. Penilaian ucapan dia dibuat berdasarkan nombor 1 tujuan projek ucapan, ya. Tujuan projek ucapan. Kalau di sini saya kena terangkan apa itu projek sebenarnya, sebab kalau kita sertai Club Toastmasters, kita akan diberikan beberapa projek-projek ucapan, maksudnya kerja rumah lah. Kita sediakan ucapan di rumah atau di semasa kita bersendirian. Selepas tu pada hari perjumpaan itu kita akan membentangkan ucapan kita. Jadi projek ini memang berlain-lainan. Kalau kita datang mula-mulanya sertai Club Toastmasters, kita mungkin diberikan projek yang biasa, pengenalan diri, projek 1, pengenalan diri. Jadi tujuan projek tersebut adalah untuk kita memperkenalkan diri dan menunjukkan atau membentangkan teknik-teknik ucapan
teknik ucapan yang kita sudah sedia ada. Nah, jadi selepas ucapan pengenalan diri, maka ada penilai lah datang memberikan penilaian. Saya rasa anda cukup berbakat, suara kamu sudah cukup lantang, gerak-geri badan anda sungguh sesuai. Kalau boleh, mungkin boleh panjangkan masa sebab masa yang diberikan 6 minit, kamu pakai 3 minit. Macam tu. Ya. Contoh-contoh projek yang lain apabila kita menjelajahi langkah kita ke projek-projek yang lebih, projek-projek lanjutan, mungkin kita akan ada projek yang diminta untuk kita perlu membuat satu majlis di luar Toastmasters, dan pada hari perjumpaan itu anda boleh membentangkan apa yang kamu telah buat dan apa yang anda telah boleh simpulkan daripada majlis itu. Jadi tujuan itu, penilai itu tidak akan memberikan komen yang sangat banyak mengenai suara, mengenai gerak-geri badan, tak. Mereka akan lebih memberikan komen terhadap apakah keberkesanan majlis yang dianjurkan sebelum ini, dan juga apa yang anda boleh pertingkatkan setelah menganjurkan majlis tersebut. Ya. Satu lagi contohlah yang antara projek menarik, mungkin anda akan diminta untuk menjadi seorang pengacara majlis perkahwinan, katakan. Jadi tujuan projeknya pengacara majlis perkahwinan atau majlis yang rasmi, maka kamu bentangkan projek itu, penilai itu akan memberikan penilaian berdasarkan sebagai seorang majlis pengacara majlis perkahwinan, macam mana hebatnya kamu, apa yang boleh dipertingkatkan dan sebagainya. Ya. Saya anggarkan selepas kita sertai Toastmasters, sekurang-kurangnya lah ada 35 sampai 40 buah projek untuk buat. Ya, jadi inilah salah satunya penilaian ucapan dibuat berdasarkan tujuan projek ucapan. Ya. Kedua, pandangan penilai sendiri. Tadi saya ada sebutkan sikit. Penilaian ucapan ni sebab tidak ada cikgu, jadi penilai itu cuma menyuarakan pandangan dia sendiri. Saya dapati bahawa tuan punya ucapan sekiranya boleh lambatkan sedikit supaya kita boleh menangkap isinya dengan lebih senang. Saya berpendapat bahawa sekiranya isi tuan itu boleh memasukkan beberapa contoh ataupun cerita-cerita jenaka, maka ia akan memberikan perisa yang lebih banyak dalam ucapan tuan. Ini semua berdasarkan pandangan penilai. Penilai tersebut rasa kita cakap dengan terlalu cepat. Penilai tersebut rasa kita mungkin cerita kita mungkin kurang berjenaka sikit. Penilai itu mungkin dia rasa gerak-geri badan mungkin kita terlalu banyak sedikit. Itu semua pandangan penilai dia. Ya. Jadi seorang penilai, mereka kena cuba elakkan ayat-ayat macam tu. Tadi cara kamu berucap tadi sungguh mengganggu. Saya rasa semua para hadirin rasa terganggu dengan banyaknya penongkat-penongkat kata yang kamu sampaikan tadi. Tak boleh. Penilai tersebut tidak boleh mewakili hadirin-hadirin lain. Dia cuma boleh mewakili perasaan diri, pandangan diri dia sahaja. Ya. Jadi untuk pengucap tersebut sama ada nak terima, tapi biasanya secara sahihnya kita terima, kita take note, kita tuliskan, lepas tu kita mungkin tanyakan kawan-kawan kita dan sama-sama kita mempertingkatkan prestasi saya sebagai seorang pengucap, maka saya akan jadi lebih hebat nantilah. Ya, inilah penilaian ucapannya. Penilaian ucapan sebenarnya salah satu tujuan utama penilaian ucapan adalah untuk menyuntikkan keyakinan kepada pengucap, ya. Menyuntikkan keyakinan kepada pengucap, ya. Sebenarnya untuk pengucap yang baru biasanya mereka mungkin akan rasa tidak selesa bercakap di halayak ramai, ya, mungkin tergagap-gagap, ya, mungkin lutut kita bergetar, ya. Bergetar macam gitar, macam tu, ya. Jadi kadang-kadang kita nak takut. Kenapa kita takut? Kita takut sebab kita tak tahu sama ada ucapan kita akan diterima dengan baik oleh pendengar-pendengar saya ke tak. Jadi adalah menjadi satu tugas penilai untuk menyuntikkan keadaan, meyakinkan diri dia. Kata, ya, ucapan anda
sungguh mantap, ya. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup dia. Dia sungguh menyeluruh. Dan juga dalamnya saya dapati suara anda sungguh berpelbagai. Saya rasa anda ada ada bakat untuk menjadi seorang pelakon, katakan. Jadi orang itu, pengucap tu, dia selama ni tak pernah dengar orang lain memuji dia dari sudut pengucapan. Jadi rupa-rupanya saya boleh berucap tu. Jadi selepas tu maka keyakinan mereka akan meningkat. Maka terjadilah, mana tahu akan menjadi seorang pengucap yang bakal menjadi juara di peringkat-peringkat tinggilah. Macam saya lah sekarang kini, saya yang cakap kuat, saya yang mungkin banyak beranimasi kat muka saya. Dulu saya sangat pemalu tau. Saya sangat pemalu. Saya ingat masa saya masa tu darjah 1 ke apa, pertandingan pertama saya lupa isi kandungan ucapan saya, mata saya berair, nasib baik belum turunlah, belum hujan kat air mata saya, tapi dah sebagai seorang lelaki sejati lah. Ini peristiwa pahit dulu. Tapi dengan adanya Toastmasters, dengan meningkatkan keyakinan tu, saya telah menjadi seorang, saya tidak kata pengucap berjaya, tetapi sekurang-kurangnya saya berucap untuk mencari sesuap nasi. Inilah saya. Jadi inilah hebatnya yang ada pada Toastmasters, ya. Dan memang di sebaliknya, kadang-kadang bila penilaian ucapan ini tidak dilakukan dengan sesuai, ia mampu meruntuhkan keyakinan kepada seseorang pengucap. Ya, kadang-kadang ini ada risikonya. Sebab kadang-kadang penilai itu, kadang-kadang ada yang sengaja, tetapi kebanyakannya tidak sengajalah. Menyakitkan hati pengucap itu. Macam mana menyakitkan hati? Yang pertamanya di sini, mempersendakan pengucap. Ya. Encik Q. Tan, pada pendapat saya macam tak boleh nak menangkap apa yang kamu cakap dalam ucapan anda tu. Sebab sepanjang ucapannya semua A, O, O, E. Mari ketawakan dia. Habis. Pengucap itu tidak akan muncul buat selamanya. Dan kamu telah menghancurkan keyakinan seorang pengucap yang mungkin berbakat. Tak boleh itu. Ya? Jangan sesekalinya mempersendakan pengucap. Kadang-kadang kita mungkin boleh membuat rujukan jenaka sedikit terhadap seseorang pengucap. Tetapi membuat jenaka dengan mempersendakan itu, dua-dua tu orang itu akan tahu, ya. Dan datangnya dari mana? Datangnya dari keikhlasan kita lah. Seseorang pengucap tu seolah-olah tahu kalau kita dengan ikhlasnya menegur dia, kena ucap tepat pada masa, suara kena kuat sikit, mereka akan terima. Tapi atau kalau kita dari hatinya sudah nak menjadikan dia sebagai bahan ketawaan tu, dia pun tahu dan hati mereka akan tersinggung, ya. Dan juga satu lagi yang saya sangat pantang, jangan sesekali mempersendakan rupa bentuk fizikal seseorang, ya. Tuhan jadikan kita berbagai bentuk, saiz badan, mungkin mimik muka dan sebagainya. Jadi kita tak boleh sentuh benda tu, maka kita kena terimalah. Padahal untuk kita perkongsian, ada sekali, sudah agak lama tahun 90-an, juara dunia pertandingan ucapan Club Toastmasters ini datangnya daripada seorang yang buta, tak nampak. Mereka boleh jadi juara, ya. Jadi ini ucapan, gaya ucapan, bakat ucapan tidak bergantung kepada mirip muka dan sebagainya, tak ada, ya. Jadi inilah jangan persendakan pengucap. Yang kedua ialah kata-kata kesat. Ya, saya pun kata-kata kesat ni saya tahu anak-anak muda ada yang rasanya kata kesat ni tut ni agak cool lah. Dia merupakan satu benda yang sangat menakjubkan, hebat. Tapi jangan. Toastmasters ini tempat yang kita sangat mementingkan kesopanan tu. Jadi jangan nanti orang sakit hati dengar. Bukan semua orang sangat terbuka lah dari segi ni. Dan ketiga, ampuan yang keterlaluan. Ini pula sebaliknya, bukan ampunan tuan-tuan, ampuan, mengampu. Seseorang tu dia berucap, dia ada banyak tempat untuk mempertingkatkan diri, tetapi kita kata, ucapan kamu adalah yang paling hebat yang pernah saya dengari buat seumur hidup ni. Saya rasa ucapan kamu mampu diletakkan di peringkat antarabangsa. Boleh setanding dengan Barack Obama dan sebagainya. Kadang-kadang pengucap tu akan percaya. Maka mereka akan
memasuki bidang kerja yang memerlukan ucapan, manakala gaya ucapan mereka masih perlu dipertingkatkan. Jadi kalau macam tu, sebab di Toastmasters suasana dia sangat beramah dan sebagainya, tapi di luar mungkin tak. Jadi walaupun kita kena memberikan keyakinan pada seseorang, tetapi berikan yakin tu ya kepada benda atau aspek yang baik yang ada pada pengucap. Tetapi kalau yang perlu dipertingkatkan, kita kena bagi tahulah. Ya. Jadi macam mana nak bagi tahu? Slide yang seterusnya. Ini merupakan kaedah penilaian yang biasa kita nampak di Toastmasters, kaedah sandwich ataupun kaedah roti lapis. Tetapi saya gunakan gambar burger sebab sebenarnya roti ni dalam bahasa Inggeris ada sebut toast kan. Jadi kita nak elakkanlah, kita nak tunjukkan pada halayak ramai Toastmasters itu bukan satu perbananan buat roti, tak ada. Sandwich ya, kaedah sandwich. Macam mana sandwich dia? Mula-mula sekali ucapan seseorang mereka dah berucap, kita menilai, kita mengatakan kehebatan ucapan yang ada padanya. Saya rasa ucapan Puan Rosita tadi, suara begitu lantang, mimik muka diberikan begitu berpelbagai, dan bila Puan Rosita ada gaya ataupun aura yang sungguh menarik perhatian orang ramai, saya rasa ini ada secara semula jadi pada Tuan, pada Puan. Jadi, wah ini hebatnya ucapan saya. Jadi, apabila kita memulakan satu perbicaraan dengan benda-benda yang baik, maka orang akan suka dan mereka akan lebih terbuka apabila kita kemukakan beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Ya. Kalau seseorang pun dia naik pentas pada minit pertama kedua dah lututnya bergetar sangat dan sampai terus turun ke pentas tanpa bercakap apa, ada kehebatannya sebab mereka ini sekurang-kurangnya memberanikan diri untuk naik di atas pentas, memberikan ucapan di dalam perjumpaan Toastmasters. Ya. Lebih baik daripada orang lain yang duduk rumah tengok movie Korea ke macam mana, TV3 ke macam mana. Jadi kita boleh dengan ini memberikan keyakinan pada orangnya dan akhir-akhirnya mereka akan jadi pengucap yang mantap. Ya. Dan juga aspek yang perlu tu, selepas tu bila kita dah puji mereka, maka aspek yang perlu diperbaiki, nampak senyuman dia dah. Pada pendapat saya, sekiranya susunan isi yang diberikan tu boleh disusunkan dengan lebih kemas, maka saya dapat terima mesej daripada Tuan dengan lebih lengkap. Macam tu. Sekiranya anda boleh memperbanyakkan gerak-geri semasa menceritakan peristiwa lama Puan, saya rasa ucapan Puan akan lebih menarik. Jadi macam tu. Kita cakap dengan beramah, dengan lembut dan akhirnya ada ulasanlah. Secara kesimpulannya, saya rasa ucapan Tuan adalah cukup hebat, lebih hebat daripada ucapan yang Tuan buat pada minggu yang lepas. Saya amat menanti-nantikan ucapan Tuan pada perjumpaan yang akan datang. Jadi kita ulas, kita simpulkan dengan nada yang baik, dengan cara yang ramah. Ya, jadi inilah seni yang ada pada penilaian ucapan. Nanti kan kita akan tengok 3 orang penilai kita lah yang sungguh berpengalaman dan kita boleh dapat rasakan nikmat dalam penilaian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kawalan majlis kepada Puan Hidawati, pengacara majlis kita. Terima kasih Saudara QJ Tan untuk perkongsian yang sangat menarik dan padu. Sangat jelas penjelasan yang diberikan. Memang jelas sekali burger di slide yang terakhir itu.